Okey, so sekarang kita kenal dengan komponen liability pula. Komponen yang ketiga, iaitu aset bukan semasa dah tahu dah, aset semasa dah tahu dah. So sekarang berkenalan dengan aset iaitu liability. Bila sebut liability, dia hutang. Hutang pun ada dua juga. Liability semasa dengan liability bukan semasa. Apa itu liability semasa? Liability semasa ialah hutang perniagaan jangka pendek. Maksudnya liability semasa ni boleh dilangsaikan dalam masa setahun. Itu liability semasa. Liability semasa hutang yang dapat dilangsaikan dalam masa setahun. Liability bukan semasa, liability yang hutang yang mengambil masa atau memerlukan tempoh lebih daripada setahun. Jumlah dia besar, dia tak boleh nak langsai dalam masa setahun. Itu liability bukan semasa. Liability semasa, beza dia apa? Hutang yang boleh dilangsaikan dalam masa setahun. Liability bukan semasa adalah hutang yang memerlukan masa yang lama untuk langsai. Contoh dia, antara hutang nilai dia 1,000, okey, dengan hutang nilai dia 10,000. 1,000 mungkin dalam masa setahun boleh langsai. So kita akan letak pinjaman itu yang 1,000 dalam liability semasa. Liability yang bukan semasa, kita akan letak pinjaman yang nilai dia 10,000. Sebab 10,000 akan memerlukan masa lebih daripada setahun untuk dilangsaikan. Okey, harap boleh beri penerangan lah tu, ya. Okey, seterusnya equity pemilik. Apa itu equity pemilik? Equity pemilik ialah pelaburan pemilik, duit pemilik itu dalam perniagaan. Kan? Pemilik ni token lah, ya. Duit token masa memulakan perniagaan, modal dia. Equity pemilik kan modal. So duit modal pelaburan pemilik dalam perniagaan tu. So duit yang dilabur awal-awal akan bertambah jika perniagaan dapat untung. Dan duit itu akan berkurang bila berlakunya kerugian. Boleh terima? Ya. So kita dah kenal apa itu aset, kita dah kenal apa itu liability, kita dah kenal itu equity pemilik. Semua komponen ni ada dekat mana? Ya, betul, penyata kedudukan keuangan. Aset ada berapa jenis? Ada dua. Aset semasa, aset bukan semasa. Aset semasa dia tak tahan lama, tapi tahap kecairan dia tinggi, mudah untuk ditukarkan kepada wang tunai. Aset bukan semasa dia tahan lama, betul, dia tahan lama, dia mahal dan juga tahap kecairannya rendah, sukar untuk ditukarkan kepada wang tunai. Liability ada dua, liability semasa, liability bukan semasa. Liability semasa ialah hutang yang boleh dilangsaikan dalam masa setahun. Pandai. Liability bukan semasa ialah hutang yang memerlukan masa lebih daripada setahun untuk dilangsaikan. Equity pemilik, apa itu equity pemilik? Equity pemilik ialah modal. Modal iaitu pelaburan pemilik dalam perniagaan. Modal ni akan bertambah jika dapat, ya betul, untung. Okey, dan modal ini akan berkurang jika perniagaan mengalami kerugian. Wah, alhamdulillah. Okey. Next ialah kita akan ini dia. Seterusnya. Okey, kita akan kaji selain itu, iaitu hasil. Ini hasil ialah kita terang lagi dalam item. Apa itu dalam item akaun perangan untung rugi, iaitu ada hasil dan belanja. Okey, hasil ia merupakan pendapatan perniagaan macam kita terang tadilah, ya. Okey, dia boleh hasil boleh termasuk wang tunai atau cek yang diterima atau wang diterima pada masa akan datang. Itu adalah prinsip periktirafan. Hasil tahun ni ke, hasil yang akan terima tahun depan ke, yang mana berkaitan akan diambil kira. Okey, hasil ada dua, iaitu hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Apa itu hasil? Hasil operasi ialah hasil yang kita dapat daripada aktiviti harian perniagaan. Maksudnya hasil operasi ni hasil dalam kedai lah. Apa yang ada dalam kedai ni dan dia datang daripada kedai. Okey, itu adalah hasil operasi. Okey, contoh dia
Bagi sebuah kedai kain, jualan kain itu adalah hasil operasinya. Ialah ia datang daripada kedai. Okey, next ialah firma guaman. Yuran guaman itu merupakan hasil operasi paling utama. Okey, contoh hasil yang lain ialah komisen yang diterima daripada hasil yang dia jual barang tu, dapatlah hasil komisen. Betul? So itu semua tu dividen diterima hasil operasi. Sebab apa? Hasil operasi ni adalah hasil daripada kedai ataupun hasil daripada operasi perniagaan. Hasil bukan operasi, dia tak ada kaitan dengan perniagaan. Maksudnya bukan tak ada kaitan, maksudnya dia tidak berlaku dalam kedai. Di jana aktiviti berkaitan secara tidak langsung dari kepada kedai. Contoh dia dividen daripada pelaburan. Kita buat pelaburan, duit kita letak kat bank, lepas tu kita dapat dividen. So itu tak ada kaitan dalam kedai, itu daripada bank. Betul? Lepas tu hasil keuntungan kita jual aset bukan semasa. Apa itu aset bukan semasa? Aset yang tahan lama. Okey, contoh dia kenderaan. Kita jual kenderaan, kita tak jual barang dalam kedai, tapi kenderaan kita jual, aset kita jual. So itu hasil bukan operasi. Okey, selain daripada hasil yang melibatkan wang, okey, penerimaan wang, ada juga hasil yang tidak melibatkan wang. Maksudnya ia mendatangkan hasil tidak melibatkan wang. Maksud dia wang dekat bank kita tak akan bertambah, tapi ia merupakan hasil. Contoh dia, hasil yang melibatkan penerimaan wang macam tadilah, jualan, betul, komisen diterima, sewa diterima, faedah atas simpanan, tu duit kita akan bertambah. Itu kita katakan hasil itu melibatkan wang ringgit. Ada hasil yang tak melibatkan wang ringgit. Contoh dia ialah pengurangan peruntukan hutang lagu. Apakah itu peruntukan hutang lagu? Peruntukan hutang lagu ialah anggaran hutang yang ragu dipungut balik. Kita bagi hutang korang, tapi hutang tu kita ragu nak kutip balik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia ni jenis, bila perniagaan dia untung, dia bagi bayar hutang dia. Okey? So kita ragu dengan dia. Okey, kita ragu dengan dia. So kita kena buat anggaran. Supaya apa? Supaya kita tidak fikir duit kita akan jadi banyak. Sebab kita akan kutip semua hutang kita. Sedangkan ada orang yang berhutang dengan kita, yang kita kadang bayar, kadang tak bayar. So kita kena buat satu anggaran. Satu anggaran yang ada hutang yang ragu untuk dipungut balik. Dia mari bayar, tapi bila dia untung. Kalau kedai dia dah untung, dia tak bayarlah. Bukan dia tak bayar terus, tapi dia bayar mengikut kemampuan perniagaan dia sahaja. So kita panggil apa itu? Hutang ragu. So peruntukan hutang ragu adalah anggaran. Okey, pengurangan anggaran. Mula kita anggarkan hutang ragu kita yang tak dapat dipungut balik 200. Tiba-tiba bila kita tengok yang meninggal dunia semua-semua, peruntukan hutang ragu kita berkurang. So dia mendatangkan hasil, tapi dia tak menambahkan wang pun. Dia hanya mendatangkan hasil yang tidak melibatkan wang ringgit. Jadi anggaran kita berkurang. Bila anggaran kita berkurang, kita mendapat hasil lah daripada kurangan anggaran hutang yang ragu untuk dipungut balik. Selain itu, untung atas pelupusan aset. Pelupusan aset itu apa? Iaitu jual aset. Okey, patut kita jual 20,000 tapi laku 25,000. So untung itu tidak memberi kesan kepada penerimaan wang. Itu kena bezalah tu. Jadi kalau ikut soalan akan keluar, hasil ada dua, okey, iaitu hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Dia akan senaraikan hasil operasi kecuali kita tahulah hasil operasi adalah hasil pendapatan yang dijana dalam perniagaan. Hasil bukan operasi, dia bukan berlaku dalam kedai kita. Okey, mari kita tengok kejap dekat glosary ni, apa itu jualan. Jualan ialah hasil yang dijana daripada aktiviti jual barang lah. Apa itu komisen diterima? Ganjaran kepada usaha peniaga menjual barangan. Macam tadilah ya, kalau produk X tu laku, dia bagi komisen. Sewa diterima, hasil dijana dan menyewakan premis atau aset kepada pihak luar. Sewa diterima, kita ada tiga tingkat bangunan. Okey, bangunan kita hanya guna yang bawah sekali. Tingkat 1, tingkat 2 kita sewakan. So, kita dapat sewa diterima. Okey. Faedah simpanan adalah hasil faedah daripada simpanan wang kita dalam bank.
Okey. Pengurangan hutang ragu ialah pengurangan anggaran hutang yang mungkin